anda bersama saya Elvira Loy dalam rancangan Portal XYZ. Anda nak makan? Makan apa? Sedapnya. Saya pasti ramai rakyat Malaysia yang suka makan makanan barat. Tak kisahlah kanak-kanak ataupun dewasa. Sebab tu banyak restoran barat dibuka di Malaysia. Dari sudut positifnya, dengan kewujudan restoran barat seperti ini, ia membuka peluang pekerjaan kepada tukang masak berkemahiran dalam masakan barat. Betul tak? Jadi jom dalam segmen Kerjaya ni, ikuti saya. Apakah kerjaya kali ini? Nama saya Siti Nuraini binti Razali. Saya memilih Kerjaya sebagai tukang masak sebab minat saya yang sangat mendalam dalam bidang ni. Dan saya ingin meneruskan perniagaan keluarga saya lebih besar untuk buka lagi banyak kedai. Dan ini boleh menjana ekonomi lah, menambah lagi ekonomi keluarga saya lah. Okey, saya memang minat memasak daripada kecil. Lagipun mak saya ada kedai makan, berniaga daripada saya kecil lah sampai sekarang, still lagi berniaga. So dari situlah saya kena tolong berniaga dekat banyak tempat selain daripada kedai. Daripada kecil mak dah ajar macam mana nak masak, kena tolong itu ini. So macam kat situ lagi timbul lah minat nak terus belajar untuk cara tersendiri ke apa, macam tu lah. Keluarga saya nampak minat saya mendalam dalam bidang masakan. Jadi diorang suruh saya pilih untuk terus mendalami ilmu masak ni secara meluas lah. Masa kecil sebenarnya cita-cita saya bukan nak jadi tukang masak. Sebab cita-cita saya nak jadi pilot, pergi terbang. Tapi disebabkan faktor keluarga saya yang buat saya tengok macam mana cara diorang berniaga, cara diorang memasak tu buat saya lagi suka ke arah tu. Jadi saya teruskanlah dalam bidang ni, belajar, dan tu sebab saya macam rasa saya nak jadi tukang masak. Saya usaha untuk itu. Kemahiran saya dalam bidang masakan ni adalah kemahiran dalam masakan barat. Selain daripada orang Malaysia memang suka makan makanan barat, makanan barat ni adalah makanan yang paling senang untuk dimasak dan boleh dicuba dengan pelbagai kelainan. Okey, keistimewaan makanan barat ni dia lebih kepada cara macam mana nak plating dia, nak bagi kat macam pelanggan, cantik dia, susunan dalam pinggan macam mana. So ada yang sos dia lain daripada yang lain, makanan dia, cara balutan dia apa. So dia tak ada dalam masakan Malaysia lah. Kita takkan jumpa dalam masakan Malaysia makanan barat ni. Ciri-ciri seorang tukang masak, dia memang dia kena pandai masak lah dalam apa-apa pun jenis masakan. Kedua, dia tahu apa tu rasa dalam masakan. Ketiga, dia boleh buat apa jenis masakan sekalipun. Okay. Sebagai tukang masak juga, kalau jenis saya suka pergi kat mana-mana tempat macam kafe, restoran untuk rasa sendiri masakan yang kadang-kadang kita dengar orang cerita tapi kita tak tahu apa rasa. Sebab saya kurang percayalah pada cerita-cerita orang. So saya pergi sendiri tempat tu, saya rasa apa yang diorang cakap, macam apa yang tak sedap, apa yang sedap. Kadang-kadang sampai memang hobi saya lah untuk pergi cari restoran yang orang kata, yang disebut-sebut orang kan, supaya kita dapat tahu rasa kelainan antara apa yang kita masak, apa yang orang lain masak. Macam tu lah. Apa yang saya rasa macam kadang-kadang kita cuba buat satu lain, tapi dalam masa yang sama orang lain pun buat sesuatu benda yang lain. So daripada situlah kita tukar pandangan, macam tengok apa benda yang lain antara kita dengan dia. Belajar daripada situlah. Impian saya dalam bidang masakan untuk menjadi salah seorang daripada tukang masak di hotel 5 bintang luar negara dan juga tukang masak untuk keluarga diraja. Ada pelanggan yang datang 2-3 kali untuk merasa makanan yang sama dan itu adalah salah satu kepuasan bagi saya sebagai tukang masak. Kepuasan saya sebagai tukang masak memang saya rasa puas sebab saya belajar untuk memasak, saya bekerja untuk saya memasak. Jadi saya dapat masak apa yang saya suka dengan apa yang saya dengan rasa yang betul. So bila pelanggan makan, diorang puas hati, itu adalah salah satu kepuasan yang paling bermakna lah untuk saya. Okey, pesanan saya kepada penonton di luar sana yang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang tukang masak ni,
Kita cuma perlu ada rasa yang tak putus asa je dalam bidang ni. Kebanyakannya orang akan cepat putus asa sebab lebih-lebih perempuan memang dia punya peluang dalam kejayaannya agak susah di mana dalam bidang di perhotelan ataupun di mana-mana kafe. Jadi sebagai seorang perempuan bagi saya, kita kena kuat semangat, selalu belajar dan selalu mencuba. Berselera lah pula tengok masakan tadi. Cara masak pun dah menarik. Sampai api menjulang-julang. Tapi sekali-sekala apa salahnya kalau kita ucapkan terima kasih kepada tukang masak yang masak masakan sedap dan berkualiti untuk kita. Sekarang ni saya rasa macam nak makan black pepper stick lah pula. Okey, macam ni. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini sebab lepas ni ada paparan sukan ekstrim yang menarik yang menjadi kegilaan anak-anak muda. Kita jumpa lepas ni dalam Portal XYZ. Ada lagi depan TV. Sebab itulah saya suka mengacarakan rancangan ni. Tadi saya cakap saya nak tunjuk paparan tentang sukan ekstrim yang menarik kan? Memang mencabar sukan ni. Hanya orang yang lasak dan berani saja yang mampu merempuh halangan yang terdapat di trek yang disediakan. Cakap pasal trek mesti korang ingat trek kereta kan? Salah, sebenarnya trek basikal. Jadi jom kita ke segmen hobi dengan paparan sukan mountain bike downhill. Assalamualaikum, nama saya Uda. Saya dah berkecimpung dalam bidang mountain bike ni dalam lebih daripada 10 tahun. So, saya dah masuk pelbagai perlumbaan downhill dekat Malaysia ni. Dan dari pengalaman tu, saya cuba curahkan kepada bakat-bakat baru terutama anak saya. Dan sebab tu saya gunakan kawasan keliling rumah saya ni yang ada bukit-bukit ni saya buat trek. So, trek ni saya ambil masa dalam 2 tahun untuk siapkan. Dan bila kawan-kawan datang, semua dia enjoy datang main. Jadi saya macam keseronokan pada saya lah untuk majukan sukan ni. Okey, mountain bike downhill ni adalah satu sukan di mana kita menggunakan basikal kita untuk turun bukit selajunya dan kita akan ambil segala cabaran yang ada dalam tu. Sama ada selekoh, lompatan, lompat jarak jauh ataupun selekoh bahaya ataupun berbagai halangan yang ada dalam tu lah. Kita mengelak batu ke apa, tapi dengan cara yang terpantas untuk kita sampai ke bawah. Dari situ kita ada perlumbaan downhill yang menggunakan catatan masa. So kita akan ambil masa yang terpantas sampai ke gasian penampungan. Itu sukan downhill. So dalam sukan downhill ni peralatan dia adalah agak penting, terutama dari segi keselamatan. Dekat trek ni ada orang kata macam ada cabaran-cabaran macam lompatan longkang yang kita nampak di sini. Lepas tu ada lompatan di tengah tu dan ada juga macam kita panggil seleko berm. Seleko berm maknanya seleko yang kita letakkan satu dinding untuk orang buat seleko atau ambil pusingan di situ. So kebanyakan kita buat gunakan kayu-kayu dan apa yang ada kat dalam hutan-hutan sinilah. So itu yang kita gunakan sekarang ni. Saya dah main basikal all mountain ni dah dekat 3 tahun. Saya belajar benda ni semua daripada bapak saya. Bapak saya ajar saya waktu akhir darjah 6 saya start main basikal ni. Dia ajar saya semua daripada jam yang tinggi-tinggi, yang besar-besar sampai saya jadi macam pro lah. Impian saya memang semestinya nak jadi rider Malaysia lah, tapi tak tahu lah dapat ke tak. Kos agak berbeza dari satu basikal ke satu basikal. Basikal ni dia mengikut kemampuan. So paling minima yang kita boleh mulakan dalam sukan downhill ni dalam 4,000 ke atas dan kalau paling mahal pun dalam 20,000 ke atas. Dia bergantung pada kemampuan dan juga produk yang kita beli tu. Sebab basikal ni dia ada banyak teknologi sama ada aluminium ataupun karbon. Karbon agak mahal. So kalau untuk beginners ni dia boleh dapatkan basikal yang apa pun basikal tapi dalam kriteria yang saya cakap tadi 6 inci depan belakang dan 6 inci depan. So agak murah sikit lah. Ataupun kita boleh dapatkan daripada kawan-kawan yang menjual barangan dah digunakan, so kita boleh beli daripada orang. So kita boleh start dari situ. Okey, yang main basikal downhill ni biasanya akan ramai yang tertumpu kawasan-kawasan berbukit macam di Taman Kiara dan sekarang ni kita ada di Damansara Damai dan di Kampung Malaysia Kengal Besi dan terbaru yang ini dalam Lembah Kelang.
Lembah Kelang dan Selangor, terbaru Taman Tasik Semenyih. Tapi serata Malaysia ni, sukan ni banyak kita punya peserta-peserta ataupun pengayuh-pengayuh basikal downhill ni, penggiat sukan downhill ni kita ada di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. So setiap negeri tu ada dia punya tempat-tempat yang diorang akan berkumpul dan main lah. So dalam setahun kita ada dalam 5 atau 6 perlumbaan, di mana bila kita anjurkan perlumbaan tu, semua rider-rider ni akan berkumpul dan kita bertemu macam satu keluarga yang besar lah. Itu yang seronokan bagi kita bila kita anjurkan sukan ni, kita dapat berkumpul dan mengeratkan silaturahim antara satu rider lah setiap negeri. Okey, sukan ni boleh dikatakan dalam sukan kategori bahaya sebab cabaran-cabaran yang ada daripada trek tu. Tapi kalau kita dah dapat meminimiskan atau meminimalkan dia punya risiko, macam kita adakan benda-benda keselamatan pada diri kita dan kita menggunakan basikal yang betul, kita ada teknik yang betul, kemahiran yang kita dah belajar dari kemarin. So benda tu risiko-risiko tu kita boleh kurangkan. So dari segi tu bahaya yang kita ambil itulah bahaya yang kita dah kira. So cuma orang yang mungkin baru-baru yang baru belajar main yang belum mahir dari segi bike handling atau cara membawa basikal yang betul downhill ni, cara membelok, cara melompat. So kalau dia orang belajar, bahaya tu akan kurang. Tapi kalau belum belajar, baru nak belajar, terus nak pergi ambil cabaran yang besar, di situ risiko yang kita akan nampak. Kecederaan berlaku dekat situ. Pengalaman dalam perlumbaan di Malaysia ni, kebanyakan sukan downhill ni walaupun ramai penggiat, tapi kita kurang mendapat sokongan daripada persatuan-persatuan basikal di Malaysia. So maknanya apa perlumbaan yang kita buat ni secara amatur. 6 perlumbaan setahun pun adalah dianjur oleh kawan-kawan dan di peringkat amatur. Kita tak ada penganjuran yang di peringkat besaran ataupun di mana macam kita nak wakil masuk ke pertandingan downhill ASEAN, kita tak ada. So harapan saya termasuk dengan bila saya buat trend ni adalah untuk keluarkan bakat-bakat yang baru supaya bakat-bakat baru ni boleh maju ke hadapan dan mewakili negara satu hari nanti walaupun tanpa sokongan persatuan lah. Wah, hebatnya lompatan tak air diorang tu. Kalau tak berani, kalau tak yakin, memang tak lepas. Ada satu yang mengagumkan saya. Diorang ni tak reti penat ke? Diorang boleh sorong basikal naik ke atas berkali-kali. Agaknya keseronokan menuruni bukit tu membuatkan penat lelah diorang hilang macam tu je. Baiklah, saya nak berehat sekali lagi. Anda jangan ke mana-mana. Kalau nak minum air, sekarang. Kalau nak pergi bilik air, sekarang. Sebab lepas ni ada paparan yang lebih menarik di Portal XYZ. Kembali bersama saya dalam Portal XYZ. Kenapa gelap ni? Siapa tutup lampu tu? Okey, dah ada balik. Nasib baik. Kalau bekalan elektrik terputus, mulalah mengganggu cari lilin, betul tak? Mana ada orang guna pelita minyak tanah sekarang ni? Kalau ada pun masa nak raya, itu pun pelita plastik. Mana ada menarik sangat? Apa kata kita buat sesuatu yang menarik dan kreatif bersama Bob di segmen Jom Buat Sendiri. Bila tak ada elektrik, pemetik api inilah yang paling penting. Lepas tu lilin. Tapi ada juga rumah yang pakai pelita kan? Hari ni saya nak buat pelita yang paling kreatif dan sempoi sekali. Nak tahu? Jom buat sendiri. Untuk buat projek hari ini, barang-barang yang kita perlukan adalah botol kaca, penukul dan paku, pemotong dan pelayar, pisau, tali kain ataupun kapas, gam, dawai, tali sebagai hiasan dan ranting kayu untuk hiasan. Dan yang paling penting sekali, mestilah minyak tanah. Bila kita dah ada semua barang-barang ni, apa lagi? Jom kita buat sendiri. Mula-mula, ambil botol kaca ni, buka tutup dia.
Ambil penukul dan paku. Buat lubang di tengah-tengah penutup. Bila dah ada lubang kat penutup ni, kita ambil botol ni dan kita boleh mula menghias botol kita. Saya akan patahkan ranting ni sebagai hiasan. Pada anda kat rumah, kalau boleh dapat ranting ni dalam ukuran yang sama, itu lebih baik. Lepas kita dah ada ranting-ranting tu, kita dah patahkan. Ambil tali ni, lekatkan di bawah botol. Kita gunakan gam ni dan lekatkan hujung tali kat bawah botol. Kita kena tekan tali ni sampai dia melekat. Lepas tu kita boleh mula melilit botol kita. Pada anda semua, selain daripada gunakan tali, anda boleh gunakan kain ataupun benang atau juga tali berwarna untuk bagi nampak dia lebih cantik. Lepas tu saya akan selitkan ranting ni sebagai hiasan dan kita lilit sekali dengan botol ni. Selain anda semua guna botol sos macam saya, anda boleh juga gunakan botol kicap, botol jam, botol minyak dan sebagainya. Ikut kreativiti anda semua. Kalau anda semua nak lilit sampai atas pun boleh. Tapi hari ni saya rasa saya buat sampai sini je dulu. Lepas tu kita ambil pisau. Kita potong tali ni. Kemudian kita akan matikan ikatan supaya tali ni tak terbuka. Kemudian kita letak gam supaya ikatan kita lebih kuat. Okey, nampaknya botol kita pun dah siap dihias. Jadi seterusnya kita akan buat penyangkut untuk botol ni. Untuk buat penyangkut kita kena ada dawai. Kemudian matikan hujung dawai. Anda semua kena pastikan dawai yang anda matikan ini ketat agar botol anda tidak terjatuh. Matikan hujung dawai. Dan potong lebihan dia. Kemudian kita perlukan tali kain ataupun tali kapas. Masukkan ke dalam botol. Masukkan tali kain ini hingga mencecah lantai botol. Kemudian potong hujung yang satu lagi. Ambil penutup botol. Masukkan ke dalam penutup botol. Kemudian ambil minyak tanah dan tuangkan ke dalam botol. Okey, kita dah siap. Sekarang kita cuba nyalakan lampu pelita kita. Kita kena biarkan api itu menyala hingga membakar keseluruhan sumbu. Dan kita akan dapat lampu pelita yang cantik. Menarik dan sempoi kan? Apa lagi? Jom kita buat sendiri. Nak jadi lampu pelita boleh, nak jadi perhiasan pun boleh. Kalau nak letak dekat kedai makan pun boleh juga. Tapi janganlah letak minyak, letaklah air biasa. Idea yang menarik kan? Kawan kita tu asyik main game je. Tak ada masalah ke? Seronok je. Seronok betul lah game baru ni. Melelehlah habis kena baju abang. Tu, meleleh kat situ tu. Sabar je lah aku dengan dia ni. Abang ada aiskrim yang lain untuk awak. Tapi sebelum tu, kita potong kertas kek cawan ni. Kita potong separuh. Lepas tu, cucuk batang aiskrim dekat tengah-tengah ni. Nah, ni awak punya. Lepas ni memang pasti tak akan meleleh. Itulah leka sangat main game sampai aiskrim meleleh pun tak perasan.
Kalau nak beli kertas kek cawan tu, belilah lebih-lebih sikit. Bila anak-anak nak makan aiskrim, bolehlah ikut tips yang Eddie berikan tadi. Baiklah, sampai di sini saja kami bersiaran minggu ini. Pastikan temu janji kita di episod akan datang dalam Portal XYZ. Saya Elvira Loy dengan ini mengundur diri. Bye-bye! Ini ia membuka peluang pekerjaan. Jadi jom ikuti kami Salah, tak baca tadi kita cabaran hobi. Dan kita ke segmen hobi dengan cabaran, dengan sukan, dengan paparan sukan mountain bike. Memang mencabar. Memang